lawa. Saya Maiming. Itu dia. Kita pagi-pagi dah karaoke kan. Siapa tak kenal Aris Ariwatan yang sangat popular pada tahun dekad 90-an. Betul. Yang pastinya anda adalah kalau kita dengar balik nostalgia kan, kita ingat semula kenangan bersama dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh barisan penyanyi pada tahun itu. Kalau putus cinta, teringat kekasih lama. Kalau dia tengah memang duduk depan radio dengar. Duduk dekat depan radio kan? Radio. Tapi itulah dia, Aris Ariwatan, satu nama besar, cukup gegah. Tapi ada juga mungkin di antara peminat-peminat seni ataupun orang luar mungkin tidak mengetahui Aris Ariwatan tu, orang ingatkan Ariwatan tu nama ayahnya. Ramai yang tak tahu sejarah ramai tu. tak tahu. Tak apa, kita jangan kantoikan dulu. Kita nanti sebab nanti kita akan bersama dengan Aris individu tersebut secara maya. Sebelum tu, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita tak bagi salam lagi kepada anda semua penonton di rumah kan. Apa khabar agaknya hari Selasa ini 30 November 2021. Pastinya kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Kalau yang belum settlekan urusan-urusan yang perlu disegerakan, insya-Allah kita doakan hari ini masa berpanjangan untuk anda selesaikan segala yang mungkin. Betul tu. Hari ini kita dah pun memasuki hari yang terakhir untuk bulan November. Kejap je masa berlalu. Besok kita dah pun memasuki 1 Disember. Jadi selama 11 bulan ini 2021 ini kita harapkan apa yang berlaku kita tinggalkanlah, dan kita kalau boleh tu kita buka buku baru, lembaran baru. Sebab kalau nak ikutkan COVID-19 ini macam tak akan berakhir kalau kita tengok. Ada saja varian-varian baru, VOC dan sebagainya, dan baru-baru ini kita ada Omicron lah pula kan. Betul kan. Jadi banyak benda yang harus kita lihat, move forward lah kata orang tu. Setiap kali kita kena belajar bagaimana untuk adaptasi dengan keadaan semasa. Pastinya ini yang kita harapkan, sebab apa, kita nak bekerja, kita nak cari makan, kita nak pulihkan ekonomi, dalam masa yang sama kita kena co-op, kita kena adaptasi dengan keadaan juga. Selain daripada Aris Ariwatan, kita juga akan bawakan tentang tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. Di mana kita ada pameran yang disediakan untuk anda semua mengetahui peluang-peluang perniagaan pada tahun jangka masa yang telah pun ditetapkan sehinggalah pada tahun 2030. Satu jangka masa yang panjang, pastinya pelbagai strategi, pelbagai objektif yang ingin disampaikan kepada anda semua. Ini antara yang mungkin menjadi intipati perbualan kita hari ini, Fazli. Ada 7 bidang keutamaan, dan sudah pastinya 7 bidang keutamaan ini adalah untuk Agenda Bumi Putra lah. Sebab kita tahu bahawa dalam RMK yang ke-12, Agenda Bumi Putra ini akan terus diperkasa, dan pelbagai inisiatif yang telah pun diberikan daripada kerajaan untuk menggalakkan Bumi Putra ini terus memacu ekonomi dalam negara kita ni. Ya, betul. Selain daripada itu, kita juga nak kongsikan bersama dengan anda semua bagaimana nak tukar pipe sendiri. Ini khas untuk orang perempuan. Dia sound kita lah, takkan tak reti. Memang tak reti pun. Tapi kadang-kadang DIY ni kita tak tahu tau sebenarnya. DIY ni kita boleh buat sendiri. Sebenarnya tak payah nak dengan tak nak je. Kan? Ni dia sedikit sebanyak cara bagaimana nak tukar pipe ataupun sinki di rumah lah kan. Terutama ini tempat yang selalu berlaku masalah ni. Kan di dapur. Sinki dapur ni sebab dengan makanannya, sisa makanan yang selalu kita buang tanpa tapis dan sebagainya, memanglah berisiko untuk setiap kali, orang kata itu adalah perkara tahunan yang akan berlaku. Jadi kalau tak tahu, lebih-lebih lagi masa PKP, nak telefon orang datang betulkan pun sangat-sangat susah. Memang tak boleh nak rentas dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah untuk anda semua persiapan pada kita, ataupun jangan kata kita je, lelaki pun ada yang tak tahu tukar pipe ni kan. Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tak semua lelaki macam itulah, perempuan pun pandai juga sebenarnya. Kan? Betul. Okey, jadi kita nak bercakap tentang, kita tahu bahawa semalam 29 November adalah salah satu tarikh yang begitu penting sekali. Betul. Dan termasuk dalam sejarah bukan sahaja negara kita, malahan di negara Singapura, kerana semalam bermulalah untuk VTL ataupun perjalanan kepada mereka yang dah ada vaksinasi lengkap daripada Singapura ke Malaysia, Malaysia ke Singapura. Dan kabarnya apabila pintu sempadan telah pun dibuka, satu kes positif telah pun dikenal pasti di pintu sempadan masuk di Malaysia. Ini apa yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda, ciapan yang melalui salah sebuah iaitu bernama satu kes positif COVID-19 dikesan di pintu masuk Malaysia hari pertama perjalanan lengkap vaksin ataupun VTL Malaysia Singapura. Okey, kita harapkan agar ini menjadi sebab apa yang dikabarkan YBKJ tidak mengharapkan kita mungkin tidak menyekat terus pintu sempadan disebabkan hanya satu kes positif ini, tetapi ini dijadikan sebagai menunjukkan kepentingan kita lakukan saringan itu kerana mereka digerakkan untuk lakukan saringan 72 jam kan. Kita melihat kepada kepentingan ini dapat kesan kes positif, tetapi ini tidak membatalkan terus tutup
menutup pintu sempadan dan sebagainya. Pre-departure testing, on arrival testing ni memang begitu penting lah betul, kan. Betul. Sebab kita nak mengesan awal supaya perkara ini tidak terus menular di kalangan mereka yang berada di Johor Bahru itu. Dan kita nak bercakap lagi tentang meja medsos yang berkaitan dengan RTK untuk pengujian mampu untuk kesan varian Omicron ini. Sebab varian Omicron ini seperti mana kita tahu merupakan VOC, tetapi gejalanya masih lagi dalam peringkat kajian sebab ada yang mengatakan bahawa ia tidak seteruk varian Delta. Dan juga di sini dilaporkan mereka mendapat laporan awal di Afrika Selatan merupakan negara yang vaksinasi mereka rendah, tetapi Omicron ni hanya menyebabkan gejala yang sederhana. Cuma katanya ada beberapa berita baik berkaitan dengan situasi ini, tetapi masih lagi belum dikeluarkan kenyataan rasmi. Ekoran kerana masih lagi dalam siasatan, masih lagi dalam penyelidikan. Kerana apa sahaja statement yang kita perlu utarakan, kita perlu kongsikan adalah mendapat 100% kepastian kan. Sebab sekarang ini macam-macam. Hanya dengan satu statement saja mereka boleh agendakan pelbagai perkara. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan statement ini adalah satu tindakan yang paling tepatlah dengan keadaan sekarang Apa yang kita harus lakukan sekarang ini adalah untuk kita membuat suntikan penggalak ataupun booster lah. Ini salah satu caranya untuk kita nak mengekang daripada varian-varian baru ini masuk ke dalam tubuh badan kita. Okey, Hanim, kita tadi dah bercakap tentang VTL ini dan saya rasa ini satu perkongsian yang menarik dan menyedihkan jugalah. Betul, di mana bayangkan setahun lebih. Bas pertama ni yang sampai dari Singapura ke Johor di Lakis Central. Betul. Kita dari Johor Lakis Central lah, betul tak? Ya, betul. Dan kita bawakan juga kepada anda bagaimana momen keluarga bertemu apabila setahun lebih mereka terpaksa berpisah disebabkan PKP dan sebagainya. Jom sama-sama kita saksikan. Tambak Johor, antara laluan darat paling sibuk di dunia, lengang sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta penutupan sepenuhnya sempadan keluar masuk antara Malaysia dan Singapura pada Mac tahun lalu disebabkan pandemik COVID-19. Setelah sekian lama, akhirnya sempadan darat kembali dibuka secara berperingkat dengan pelaksanaan laluan perjalanan lengkap vaksin laluan darat VTL Land 29 November 2021. Pembukaan VTL Land dilakukan bersama oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Terminal bas dan pengangkutan awam Lakin Central sebelum pembukaan, pelbagai persiapan rapi dilakukan oleh petugas bagi memastikan pergerakan lancar, seperti lokasi ujian saringan RTK serta pergerakan keluar masuk penumpang yang tiba. Pembukaan rasmi VTL Land yang kini dihadkan kepada pengangkutan bas sahaja. Ada kuota harian iaitu tidak boleh melebihi 1,440 orang untuk sehala dengan 64 trip sehari bagi peringkat permulaan. Perjalanan bas pertama dari Terminal Bas Lakin berlepas tepat pada jam 7.30 pagi menuju ke Queen Street, Singapura, membawa seramai 5 penumpang. Manakala bas pertama dari Queen Street tiba pada jam 9.15 pagi, menurunkan seramai 46 rakyat Malaysia yang kebanyakannya lebih setahun tidak pulang. Suasana meriah dengan penantian ahli keluarga yang sudah lama tidak bersua muka bagi melepaskan kerinduan mereka. Perasaan tu bercampur aduk lah. Pasal gementar, gembira pun ada juga pasal kita ada BTL, so kita ambil peluang lah. Pasal dulu time PCA tu kita balik under quarantine. So sekarang BTL tak payah bayar apa-apa pun. Pasal setahun lalu saya punya bini baru melahirkan anak perempuan. So pertama jumpa anak dulu lah. Pembukaan kembali sempadan darat menerusi VTL Land memberi sinar baharu buat rakyat Malaysia dan Singapura dalam merancangkan kembali sektor ekonomi serta sosial dengan secara tidak langsung dapat menemukan kembali ahli keluarga yang terpisah. Ya, syukur Alhamdulillah kan apabila perkara ini berlaku dan juga ini menyebabkan bukan sahaja keluarga tetapi ekonomi dua hala juga dapat diteruskan. Betul. Tadi kita kongsikan bersama dengan anda perjalanan melalui darat. Kita juga tahu sempadan melalui udara, BTL udara pun telah pun dibuka. Dan kita harapkan agar ini menjadi titik tolak permulaan segala sektor ekonomi dan sebagainya. Ya, ini hubungan antara Singapura dan juga Malaysia dan dipaparkan kerajaan Malaysia sekarang ini juga akan berbincang dengan kerajaan di Indonesia, Thailand dan juga Brunei untuk kita membuat
VTL ni juga ke negara-negara Asia Tenggara khususnya. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat. Betul. Sebelum kita nak bercakap tentang tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. Banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. InsyaAllah boleh dimanfaatkan kita bersama. Segalanya seketika nanti, Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan juga Anem, dan seperti mana yang kita wawarkan sebelum kita berhenti berehat tadi, kita nak bercakap tentang unit peneraju agenda Bumi Putra ataupun teraju, dan sudah pastinya ianya adalah untuk memperkasa agenda Bumi Putra dalam sektor ekonomi. Betul. Mereka bakal mengadakan pameran tindakan pembangunan Bumi Putra 2030 pada 6 Disember. Tapi sebelum kita nak ke sana, sebelum kita nak tahu kan apakah perkembangan dan juga bagaimana mereka ada idea, apakah yang menyebabkan cetusan idea ini, pastinya kita nak bersama dengan individu yang menjadi tulang belakang bagi pameran ini diadakan. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Tugas-Tugas Khas. Assalamualaikum Datuk. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Haji Mat Silmi Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Teraju. Apa khabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana berkunjung di sini bersama-sama dengan kami di MHI. Pastinya yang pertama kali kalau kita nak kenalkan tentang tindakan pembangunan Bumi Putra 2030 ataupun short formnya TPB 2030. Satu nama yang sangat cantik sekali. Pastinya dia ada sesuatu yang nak disampaikan. Mungkin YB sendiri nak kongsikan bersama dengan kami. Apakah itu TPB 2030? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anem dan boleh buka kalau dalam Dewan Rakyat kena beritahu Tan Sri Speaker minta buka ni sebab kita di Parlimen memang hari-hari buat boleh test. Ya, saya nak minta kebenaran dulu. Boleh ya? Tapi SOP kat sini saya ingat boleh kot. Macam mana tu? Boleh kan? Sebab saya dah test negatif. Hari-hari test. Saya memang akan menurut perintah saja di sini. Kalau kita tengok, pertama TV3, terima kasih Media Prima jemput kami, dua orang. Sebelah kiri saya, Silmi, CEO Teraju. Cuma nak terangkan dengan lebih lanjut mengenai tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. Nama dia tu tindakan pembangunan Bumi Putra Development Action. Maknanya ia adalah satu pelan yang begitu lama dipikirkan, bermula daripada cantuman daripada Wawasan Kemakmuran Bersama yang dilancarkan oleh Perdana Menteri ke-7, kemudian disambut oleh Perdana Menteri ke-8, di mana satu majlis kemakmuran bersama ditubuhkan ekoran daripada Wawasan Kemakmuran Bersama. Maknanya kita amat serius mengenai tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. TBP 2030 dia adalah satu pelan lama 10 tahun. Bagi memastikan yang Bumi Putra tidak tertinggal atau tercecer dalam memastikan bila ada growth atau pembangunan yang berkembang ini sudah pasti ada sesuatu untuk Bumi Putra, tetapi kita tidak tinggalkan juga elemen-elemen etnik lain. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 yang membuatkan semua orang, Bumi Putra, masyarakat etnik Cina atau etnik India atau kumpulan-kumpulan lain juga terjejas ekoran daripada pandemik 19. Jadi perkara ini kita tak ambil daripada langit. We don't pluck from the sky. Banyak perjumpaan, perbincangan, libat urus yang melibatkan lebih daripada 500 NGO. Libat urus diadakan selama 1 tahun. Maka kita dapat rangkumkan kepada beberapa aktiviti pertumbuhan ekonomi utama atau key growth area. Baik. Kemudian kita fokuskan kepada 7 bidang keutamaan dan ada 3 bidang transformasi ekonomi Bumi Putra atau BETA yang kita khususkan. Kita tak boleh ambil semua.
Jadi 3 ni umpamanya kita fokuskan kepada dalam bidang construction, pembinaan, kita fokus kepada intelligent building system. Kita juga nak fokuskan bagaimana Bumiputra boleh membina peluang di bidang angkasa dan angkasa raya, aero angkasa. Dan satu lagi yang kita nak pastikan ia berjalan dengan baik, dah ada dah, iaitu defense and security. Okey, itu sedikit steering classnya. Ya, betul. Dan Datuk, mungkin saya boleh tanya kepada Datuk dulu Haji sebab yalah kita nak tahu bahawa untuk nak memperkasakan Bumiputra ni khususnya dalam sektor ekonomi ni YB, banyak sebenarnya galakan-galakan insentif yang telah pun diberikan kerajaan. Tapi kita nak tahulah juga apa antara usaha ataupun tindakan kerajaan untuk membantu gulan Bumiputra ini, khususnya untuk pemegang taruh Bumiputra. Seperti mana Datuk katakan tadi, kita tak juga melupakan etnik lain kan Datuk Ya. Kalau kita tengok fokus area yang kita nak libatkan Bumiputra, saya bagi analogi lah. Umpama dalam maraton. Kalau tengok Bumiputra, dia dah berlari jauh. Umpamanya dia dah berlari 20 km. Maraton 42 km. 20 km. Tetapi kalau tengok etnik China, dia mungkin dah 22. Okey. India dia lebih sikit. Lebih sikit. Tetapi oleh kerana ada pandemik, semuanya tersorot. Dia tak zero. Zero kilometer itu tidak. Tetapi dia mungkin 10 kilometer. Jadi macam mana kita nak pastikan 20-30, kita nak pastikan yang wawasan kemakmuran bersama dan ditambah dengan perkara yang baru dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, Rancangan Malaysia ke-12, 2021 hingga 2025, kita pastikan dia inklusif untuk memastikan yang segalanya boleh bergerak seiring. Jadi nak gerakkan seiring tu kita perlukan dana, dan dana ini perlu daripada sektor swasta. Kerajaan teraju ni hanyalah sekretariat. Sementara mereka-mereka yang ada dana menggerakkan segala aktiviti ekonomi adalah di kementerian, agensi, GLC dan GELIC. Okey, itu dia TPB 2030, satu nama, dan kita juga kongsikan beberapa sasaran yang mungkin anda dapat lihat di skrin sekarang ni. Kita dah bersama dengan Tuan Haji pula, mungkin nak kongsikan kalau kita bercakap tentang pemerkasaan Bumiputra ni bukan kali pertama kita lakukan kan. Sememangnya sebelum ni dah ada inisiatif untuk itu. Tetapi apakah yang menjadikan perbezaan TPB 2030 ini ada sedikit perbezaan dengan pemerkasaan Bumiputra sebelum ini yang pernah dilakukan? Terima kasih Hanim. Kita kena tengok naskah dan intipati TPB 2030 yang mana dia ada outcome base yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada 6 bulan ini, dan outcome base itu membawa kepada the real non-monetary outcome, iaitu memertabatkan Bumiputra the next 10 years. Macam mana kita bawa kan? Kita nak outcome tu akhirnya Bumiputra bangsa yang kompetitif, yang boleh bersaing di pesada dunia dan tidak bergantung kepada kerajaan semata-mata. Itu outcome. Jadi apa yang kita buat mulai bidang keutamaan ekonomi TEGA ni, kita ada 7 semuanya. Kita dah kaji bidang yang boleh membawa Bumiputra ke depan ialah paling besar ialah ekonomi digital. Ya, betul. 30% daripada aktiviti ekonomi ini the next 10 tahun akan datang akan dipacu oleh ekonomi digital. Di sinilah kita akan bekerjasama dengan agensi yang berkaitan termasuk MDEC, termasuk SME Corp dengan Matrade untuk bersama-sama membawa aktiviti ekonomi ini ke sana. Contoh di Teraju sendiri kita membina sebuah syarikat, saya boleh namakan kerana syarikat tempatan Dropi,
yang dibangunkan melalui pitching program kita yang mana super. Hari ini di transaction saja bernilai lebih 1.5 bilion ringgit. Dan besar. Dan di situ kita tengok dia dah ada investor daripada Jepun untuk membantunya menjadi company global. Itulah apa yang kita cita-citakan, aimkan. Boleh saya tambah sikit? Ya, Silakan. Kebetulan masa saya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, saya berjumpa dengan Dropi. Saya tak tahu Dropi dah ada network dengan Teraju. Tapi Aizat, the CEO and founder kepada syarikat tersebut, dia mempunyai satu rangkaian platform AI digital yang diminati oleh bukan saja small and medium enterprise tetapi syarikat-syarikat yang besar. Dia mengurus segala bentuk platform keuangan di mana melalui platform tersebut dia boleh meyakinkan pelanggan dan bank untuk memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat kecil yang menjadi klien kepada Dropi. Jadi syarikat inilah yang perlu kita kembangkan supaya mereka boleh terus, bukan saja di Malaysia, kerana Malaysia pasarannya begitu kecil. Kita ada 32 juta termasuk Bangla, Vietnam apa semua. Tetapi kalau mereka ini kuat dan kukuh based on merit dan kita bawa mereka keluar daripada Malaysia. Kita ada 600 juta penduduk ASEAN. Itu boleh menguatkan kehadiran mereka di arena antarabangsa. Ya, maksudnya untuk kita pergi global kan, bukan lagi target kita hanyalah untuk kelompok di sini sahaja. Dan kita harus fikirkan. Betul, kita harus bermula sekarang kan. Jadi kita nak tanya kepada YB untuk jangka 10 tahun yang akan datang, YB. Bagaimana YB melihat kerajaan dan juga Teraju ini dalam tempoh 10 tahun yang akan datang? Okey. Pertama sekali oleh kerana dia adalah pelan jangka sederhana 10 tahun. 10 tahun tak lama. Kejam celik dah sampai 10 tahun. Kurang daripada tu kita nak pastikan pertama sekali keupayaan Bumiputera untuk membeli aset tu kalau boleh kita nak capai sehingga tak silap saya dekat dengan 5 juta. Kemudian kalau kita lihat pendapatan per kapita sehingga RM18,000. Jadi kita nak keluar daripada kepompong yang kita panggil middle income trap ni. Dan jika kita boleh kendalikan isu-isu yang berkait rapat dengan ni, sebab tu kita dah ada target. Cuma mungkin kelemahan-kelemahan dahulu yang perlu diperbaiki. Yang perlu kita perbaiki, sebab tu kita nak tubuhkan unit pemerkasaan Bumiputera di tiap-tiap kementerian, di tiap-tiap agensi, di GLC dan juga GLIC supaya data-data ni dapat dipungut oleh Teraju. Kiranya melibatkan pelbagai pihak juga untuk menjayakan ni. Mungkin kita dah tak banyak sangat masa, tapi kita nak juga tahu tentang pameran. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan 6 Disember ini bertempat di Kuala Lumpur Convention Center yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Mungkin Tuan Haji nak kongsikan secara ringkasnya sebelum kita tamat perbincangan kita. Silakan Tuan Haji. Betul. Kemuncaknya ialah pelancaran TPB 2030 oleh YB Perdana Menteri di mana kita ada tentu on stage-nya selain daripada the normal gimmick ialah exchange of memoranda of MOUs dengan 16 entiti. Bermakna memoranda ni ialah kita dah start dah buat bukan kita hanya satu naskah yang baru at the theoretical level diikuti dengan satu komponen iaitu the walkabout dekat galeri. Apa yang ada dalam buku kita setebal 600 tu, 600 muka surat tu,
kita bagi a glimpse satu of the apa yang kita nak buat. Dan diikuti oleh exhibition hall. Dia exhibition ni mempaparkan 7 kluster yang kita bincangkan tadi, iaitu digital, halal, fintech dan sebagainya. Dan seterusnya ada satu lagi pameran, the touch point untuk B40, iaitu di mana kita buat pembangunan ekonomi bersama 13 universiti. Ini dah for the B40s lah. Dan akhirnya ialah kita ada business clinic dan juga pocket talk yang berkaitan dengan TPB 2030 kan. Kita harapkan yang terbaik bagi ini satu kerja yang telah pun dirancang pada peringkat awal sehinggalah ke sekarang ini. Pastinya kita harapkan TPB ataupun tindakan pembangunan untuk Bumi Putera ini 2030 ini dapat dilaksanakan dengan baik sekali pada 6 Disember 2021. Betul. Nanti jangan lupa untuk anda datang kerana ada banyaklah pameran, kita ada kandungan menarik dan juga bermanfaat khas untuk anda Bumi Putera. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, dan juga terima kasih diucapkan kepada Haji Mat Simi Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Teraju, dan kepada anda semua Bumi Putera, ambil kesempatan ini untuk anda terus memperkasa Bumi Putera, sebab cabaran sekarang ini kita nak Bumi Putera ni memperkasa ekonomi ni ke tahap 30%. Sebab sekarang ni 10%, kita harus majukan ekonomi kita, khususnya Bumi Putera. Baik, karaoke dulu lagu Aris Ariwatan. Ku genggam. Selepas ini kita akan bersama dengan Aris Ariwatan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Satu kasih yang abadi, tiada tandingi, dia yang satu. Kenangan dulu sewaktu kasih berputih. Haris Fazilah Daud atau lebih popular dengan nama pentasnya Aris Ariwatan. Dilahirkan pada 5 Oktober 1964, bintang ini menempa namanya sebagai salah seorang penyanyi lelaki popular di Malaysia selepas bergerak solo sekitar tahun 1991. Memulakan karier bersama kumpulan Ariwatan, namun namanya itu tetap melekat sehingga kini walaupun sudah bersendiri. Menerusi lagu-lagu malar segar dendangannya seperti Lamunan Terhenti, 1, 2, 3, 4, Cinta Tak Kenal Siapa dan Permaidani yang masih didengari sehingga kini. Bapa kepada 6 cahaya mati ini membuat kemunculan semula menerusi album Kerna Cinta pada tahun 2015 yang dipasarkan secara dalam talian selaras dengan arus teknologi terkini. Kepribadiannya yang sentiasa merendah diri menjadikan bakat seninya sentiasa dikenang dan namanya tetap terpahat dalam dunia seni hiburan tanah air. Kau tempatku berpayung. Ya, kalau kita tadi mungkin melihat kepada bingkisan yang disediakan, mesti anda katakan, oh, dialah yang nyanyikan lagu ni kan. Betul, sebab betul, apa mungkin yang zaman milenial dengar lagu tu. Yes. Tapi mungkin tak tahu siapa di sebalik suara emas itu. Dan suara emas ini, kalau anda dengarkan dari dulu sampai sekarang, maintain. Sama je. Satu kasih nan abadi. Okey, kita akan bersama dengan kita akan bersama dengan Aris Ariwatan secara maya sahaja, tapi okeylah kita dapat juga saksikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibuku ingat dahulu menyisir rambutku ke masa lalu. Jangan seitu. Okey. Nampak tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Fazli dan Anim. Ya. Okey, saya nak bagi kredit lain sikit lah pada siapa yang buat footage opening saya tadi tu. Mungkin dia pun berjaga malam, jenuh cari saya punya video. Betul. Nama dia Asri, jap. Sini jap. Sini. Nak tunjuk sini. Asri. Yang buat ni dia. Ini. Yang buat tu. Abang Aris sini. Saya tak pegang. Dekat sikit. Sini. Tak masuk. Duduk. Ini orang dia. Ini orang dia. Ya. Ni, nampak? Siapa nama dia? Jawab. Asri, jawab. Siapa Siapa Asri. nama? Asri. Dia tak ada mic. Saya jawabkan. Nama dia Asri. Okey.
Asri, selalunya bila orang belakang tabir ni kita kurang nak raih dan ingatkan mereka. Tepat Asri, sekali. terima kasih Asri. Mesti masa saya nyanyi pun Asri pun tak lahir lagi, betul? Ya. Betul. Budak ini. Tapi dia pun boleh nyanyi juga. Itu menggambarkan yang saya dah tua, 57 tahun. Okey, Asri. Terima kasih Asri, terima kasih. Bagus dah bagi budak duduk, ni. lama pula nak duduk, Baik, santun. Okey, kita nak tanya perkembangan dulu. Saya nak panggil Aris Ariwatan tu macam tak ni kan, nak kena panggil abang juga. Maaf banyak-banyak. Sebenarnya kat TV kita tak boleh panggil abang. Tapi Abang Aris, macam mana keadaan sekarang ni, perkembangan, kabarnya, sihat ke tidak? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang kembang perut saya. Pinggang dulu 33 dah naik 34. Itu yang boleh pakai seluar ketat dulu tu. Itu dia. Okey, saya sekarang baru saja menyiapkan lagu Tasik Kenyir. Wow. Lagu untuk video launching Tasik Kenyir, dan juga saya buat lagu baru. Lagu baru dia Bangkit Hero Malaya. Lagu ini saya nak hadiahkan kepada semua rakyat Malaysia supaya bangkit, kita bangun kembali setelah kita mengharungi COVID pandemik yang amat berat. Saya faham tentang tekanan ekonomi, saya faham tentang kena buang kerja, saya faham tentang kekurangan duit, tapi saya yakin kita mampu bangun dan bangkit kembali. Saya hadiahkan lagu Dari dingin yang kelam melarut tengah malam. Itu antara lagu yang saya tulis baru sekali, Bangkit Hero Malaya. Dia best tau. Best tau hari ni bang. Kita minta belanja hari ni. Dapat je. Belanja. Hari ni dia hari sedekah belanja. Alhamdulillah. Sebab tu Aris Ariwatan murah rezeki kita tengok kan. Okey. Kekal lah. Anim sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, tapi kita nak throwback sikit. Kita nak imbas kembali zaman-zaman kegemilangan. Zaman bandana kat sini kan. Rambut keluar kan. Zaman pinggang keluar 30? Ya. Kita nak sama-sama saksikan terlebih dahulu ke? Ya, ada sedikit yang kita nak kongsikan. Okey, ni bang. Ini kita nak tunjukkan ke abang. Ini kata-kata peminat-peminat abang terhadap diri abang. Okey, jom kita tengok. Okey, saya nak dengar. Okey, jom. Kenangan bersama Aris Ariwatan. Saya sendiri personally pernah jumpa Aris Ariwatan di beberapa event di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur ni. Dan bagi saya, Aris Ariwatan ni seorang yang ramah, baik hati, mesra dengan peminatnya, dan orang kata mudah didekati untuk ambil autograf, bergambar dan sebagainya. Itulah Aris Ariwatan yang kita kenali. Lagu ni daripada dulu sampai sekarang saya tak tahu kenapa menghantui dalam kepala ni. Tiap kali karaoke tak pernah miss bawa lagu ni. Lagu Aris Ariwatan memang baik. Membawa ke syurga kasihnya ibu. Lagu yang istimewa ini menceritakan tentang kasih dan pengorbanan ibu bapa dalam membesarkan dan mendidik anak-anak. Lagu ini istimewa bukan sahaja buat diri saya dan istimewa juga buat orang dekat luar sana. Okey. Apa perasaan abang sekarang bila tengok kan lagu-lagu yang abang hasilkan dulu menjadi memori, orang ingat, ada kisah di sebalik cerita tu. Apa perasaan abang sekarang? Perasaan saya sama seperti seorang petani yang hari pertama dia bercucuk tanam dan mengutip hasilnya. Perasaan saya sama seperti seorang emak yang masak di dapur dan melihat anak dia gembira makan. Perasaan saya sama seperti seorang bapa yang penat bekerja, bila balik dapat memberikan atas meja dan anak dia gembira dan berkat. Itulah perasaan saya. Ya, itulah dia kan. Masya Allah. Memang kata orang tu, memang peminat ni memang akan bersama dengan abang saya rasa. InsyaAllah, sampai sekarang ni. Bang, kalau kita tengok lagu-lagu abang daripada dulu sampai sekarang ni, memang semuanya ada unsur-unsur pengajaran. Semuanya ada je makna dia. Ada makna di sebalik lagu-lagu tu bang. Okey, saya dibesarkan dipengaruhi oleh muzik. Sebenarnya saya terhutang budi lah kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya dibesarkan dalam suasana memahami apa yang sebenar mesej nak disampaikan oleh Tan Sri. Beliau seorang negarawan, semua wan-wan lah dia. Betul, negarawan, sastrawan, agamawan. Saya boleh katakan dia seorang agamawan yang dibesarkan bila kita dapat pemakanan
makanan santapan jiwa yang berkhasiat, maka saya terpengaruh dan saya pastikan setiap kali hasil tulisan saya bertanggungjawab untuk ditanya kelak. Itu yang saya Masya Allah. Okey, kita pastinya sangat rindukan suara untuk lagu-lagu yang ni. Saya tak payah cakap pun mesti ramai dah tahu. Nak lamunan terhenti, nak lamunan terhenti juga. Allah Akbar. Kita belanjalah sikit. Kita belanja. Ku singkap kenangan dulu sewaktu kasih berputih. Ku genggam erat tanganmu, kau tunduk sembunyikan wajah, namun dapat aku meneka hatimu sehati denganku. Lagu apa lagi? Petik je. Fazli dengan Anim petik je lagu apa abang nyanyi. Okey, kalau boleh nak banyak tapi dah tak ada masa. Tak ada masa lah bang. Okey, saya tak kira. Saya nak nyanyi juga lagu ni. Okey. Okey, cepat. Okey. Hikmah dan kesan daripada COVID, maka kita belajar untuk memastikan setiap apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, mesti ada tanggungjawab dan amanah menyampaikan mesej. Ni lagu untuk wanita, untuk Anim. Kalau untuk Fazli, boleh hadiah dekat mak ataupun dekat isteri. Okey, silakan. Boleh? Sekejap je, 1 minit. Okey, silakan sikit. 1 minit je, cepat. Solat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, maruah dipertahan. Baik, terima kasih banyak-banyak Aris Ariwata. Yes, terima kasih bang. Jaga diri bang. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah mana tahu ada kesempatan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia. Oi, hari ini memang puaslah kita berbelanja dengan lagu-lagu lama. Itu dia nostalgia seni bersama dengan kami hanya di Malaysia hari ini. InsyaAllah kita akan bawakan lagi artis lama yang kita nak tahu perkabaran mereka. Ya, terima kasih Tuan Haji Aris. Okey, baik. Kita nak lihat ni DIY ni. Kalau ada di antara anda yang rasa macam tak pandai nak tukar pipe ni, tukar pipe sinki ni, ini paparan khas untuk anda. Jom kita lihat. Segmen DIY kali ini menunjukkan cara-cara untuk menukar kepala paip sinki dengan mudah. Mula-mula, anda perlu menutup kepala paip meter air utama di rumah. Seterusnya, periksa sama ada air sudah ditutup sepenuhnya. Untuk kepala paip sebegini, anda perlu longgarkan terlebih dahulu skru kolar dengan menggunakan belayar. Berhati-hati ketika menggunakan belayar, elakkan cengkam skru terlalu kuat agar skru tidak pecah. Cukup sekadar memegang dan boleh dipusingkan. Kemudian, tarik leher kepala paip yang ingin diganti dengan cara menggoyangkannya. Pisahkan kepala paip dari dinding. Sekarang, masa untuk memasang kepala paip yang baru. Longgarkan terlebih dahulu skru polar pada kepala paip yang baru. Untuk pemasangan pita teflon, anda perlu balut mengikut arah jam dan balut sehingga 20 ke 30 balutan. Tinggalkan sedikit di hujungnya tanpa dibalut untuk memudahkan pemasangan. Seterusnya, pasang kepala paip. Ketatkannya menggunakan belayar. Bersih dan keringkan kawasan sekitar kepala paip. Kemudian, buka kepala paip meter air utama di rumah. Periksa jika ada sebarang kebocoran berlaku. Jika kering, anda boleh teruskan dengan langkah pemasangan yang seterusnya.
Dan jika ada kebocoran, anda perlu melakukan cara balutan teflon dari awal. Seterusnya, pasang leher kepala paip dan ikat skru di tepinya. Sudah siap? Oh, dah siap dah. Senang sahaja. Okey, ni agaknya apa yang saya pegang sekarang ni? Inilah dia Colgate Plugs. Kalau anda yang jumpa saya depan-depan kan, kalau yang rasa macam, Fat, kenapa setiap kali awak bercakap mulut awak rasa macam wangi, harum? Inilah rahsianya. Kan? Pelitup muka sekarang ni, apa yang saya pakai sekarang ni memanglah untuk kita nak menghalang daripada COVID-19. Apa nama kata orang tu? Virus-virus yang berbahaya. Tapi andai kata kalau kita buka mask ni, okey, kalau kita pakai mask ni terlalu lama sangat, tahu tak, ianya akan menimbulkan rasa macam tak sedap, tak enak, bau pun agak macam tak sedap lah baunya kan. Jadi ini adalah seperti mask bath. Okey, termasuk dengan kata orang tu, apabila kita memakai pelitup muka, kita makan macam-macam kan. Kalau kita buka, kita bercakap, takut-takut nanti akan keluar bau yang kurang enak. Okey, mask bath ini disebabkan oleh corak pernafasan yang terganggu, dehidrasi dan udara kita semula dalam pelitup muka. Okey, dan apakah simptom mask mouth ni? Mask mouth ni adalah mulut kering dan juga nafas berbau. Okey, bagaimana caranya untuk kita nak menghalang mask mouth ni? Okey, anda kena utamakan penjagaan mulut, berus gigi anda selama 2 minit dan juga 2 kali sehari. Bersihkan antara gigi anda dengan menggunakan floss sekali sehari. Pastikan anda menggunakan teknik memberus yang betul untuk anda membersihkan semua sudut dan celah mulut anda. Okey, nak berus gigi pun kena tahu juga cara-caranya kan. Macam mana caranya untuk kita nak segarkan nafas kita? Gunakan ubat kumur untuk menyegarkan nafas anda dan juga melawan bakteria. Mengunyah gula-gula getah, chewing gum tanpa gula juga boleh membantu membuang sisa makanan dan juga membaiki nafas berbau. Perhatikan kesihatan gigi dan gusi. Jumpalah doktor gigi anda secepat mungkin untuk rawatan jika perlu. Okey? Dan pastikan anda minum air dengan secukupnya untuk mengelakkan anda daripada mulut kering. Dan gunakan pelitup muka anda ini yang bersih dan gantikan pelitup muka anda dengan kerap untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria. Jadi apa yang ditunggu lagi? Dapatkan ini dia Colgate Plugs untuk anda bercakap dan haruman yang keluar daripada mulut kita sentiasa wangi sampai 24 jam. Ingat ya, 2 kali sehari untuk anda berus gigi anda dan kumurlah dengan menggunakan Colgate Plugs ini. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan Anim. Anim nak bercakap tentang kulit gebu berat ideal. Sekarang ni saya nak berkumur dengan Colgate Plugs dulu. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, kita tak nak lengah-lengahkan masa lagi dah. Kita nak kongsi dengan anda. Kalau tadi mulut kita dah wangi, sekarang ni kita nak cantik dengan badan nak kurus. Betul tak? Semua orang nak kelihatan cantik. Hari ini kita nak berkongsi dengan anda bagaimana kulit kita nak gebu dan juga kita nak mempunyai berat badan yang ideal. Kita nak terus saja bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Manis. Ya, apa khabar? okey, kita nak cantik. Baik, Alhamdulillah. Tapi kita nak cantik, kita nak kulit gebu, kita nak berat badan ideal. Apa yang mungkin Jamu Jelita boleh kongsikan bersama dengan kami? Okey, terima kasih, Anim. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini, Anim, macam memang bawakan produk khusus buat anda yang nak ada kulit gebu. Orang kata, nak ada berat badan ideal. Yang mana produk yang saya bawakan hari ini, Anim, bukan salah. Ini merupakan produk nombor 1 di Asia Tenggara dan merupakan produk yang kalau Anim nak tahu, setiap kali stokis kami datang HQ, kena tunggu turn nak dapatkan. Sebab produk ni kalau sampai HQ memang laku, memang habis dan kebanyakan memang kena tunggu turn. Dan lebih yang mengembirakan kami, ada juga, Anim, pengguna kami yang dah amalkan Puak PK Plus ni bertahun lamanya secara konsisten dan mereka sekarang menjual pun ada sebab mereka tahu produk ni sangat berkesan, produk ni diyakini pengguna dan juga produk ni merupakan produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi. Dan kalau anda nak tahu kenapa rata-rata suka sangat produk Puak PK Plus ni, sebab kebanyakan berkongsi dengan kami, selain harganya murah, Nim, produk ni juga sangat berkesan. Jadi buat anda yang belum mencuba dan anda ada masalah kulit kusam, kerana kulit yang tidak sekata, anda ada masalah
jerawat, kulit jeragat, lagi-lagi dengan cuaca kita yang on off ni, kadang-kadang Anin kulit kita naik jerawat tiba-tiba, berminyak tak tentu pasal dan mesti ramai risau. Jadi Ata sarankan anda dapatkan Puak Fikir Plus dan cuba rasa sendiri kehebatan produk ni sebab ramai yang kongsikan dengan kami. Produk ni dah bantu mereka ada kulit yang cantik, dah bantu mereka atasi masalah jerawat, dah bantu pudarkan jeragat dan rata-rata yang amalkan produk ini memang ada kulit yang cantik dan produk ni kalau nak tahu dah terjual hampir berjuta-juta botol sebenarnya setiap bulan. Dan kalau nak tahu juga produk ni kenapa ada cakap terkenal di Asia Tenggara sebab bukan Malaysia saja yang laku, di luar negara pun sangat laku. Kebanyakan negara-negara di Asia memang menggunakan produk Puak Fikir Plus ni dan rata-rata memang suka sangat produk ni sebab bantu mereka dapatkan kulit yang cantik dan ramai yang kongsikan produk ni memang dah bantu mereka orang kata apa kelihatan cantik di hari perkahwinan pun ada sebab kadang-kadang ada yang sebelum kahwin stres, naik jerawat, kadang-kadang kulit tiba-tiba bermasalah. Jadi sebelum kahwin minum Puak Fikir Plus seperti yang di VT anda tengok. Dan kita percaya juga sebenarnya produk Puak Fikir Plus ni kenapa ramai yang suka sebab selain harganya murah, produk ni lengkap dengan 20 buah-buahan yang tinggi dengan antioxidant yang antaranya adalah buah-buahan yang tinggi dengan berry, ada juga khasiat daripada vitamin C, ada vitamin E, ada coenzyme Q10, ada tomato, ada apple stem cell dan bahan premium lain yang bantu untuk penjagaan kulit kita dan mencantikkan kulit kita. Rata-rata yang dah amalkan Fikir Plus memang kongsikan dengan Tira bahawa kulit orang kata apa tumit yang keras dah dapat diatasi, masalah kulit kering pun dah berkurang, kulit yang ada jeragat dah makin pudar, yang ada jerawat pun dah berangsur pulih kulitnya. Dan sebenarnya produk Puak Fikir Plus ni akan sarankan buat anda yang ada masalah kulit, baik lelaki maupun perempuan boleh konsum seawal usia 15 hingga dewasa tak ada masalah. Dan produk ni rasanya pun sangat sedap, ada 2 saiz. Kalau beli pack kecil yang seperti tutup di kaca TV 400 gram untuk penggunaan 2 hingga 3 minggu, pack besar 1 kilo untuk penggunaan sebulan. Dan anda jamin kalau anda beli pasti repeat order sebab produk ini mempunyai banyak kebaikan untuk kulit dan merupakan produk yang diyakini pengguna. Okey, kalau kita nak cerita tentang dia punya pembuatan dan juga penyelenggaraan, sebab apa kita ada Pinky Plus, kita ada Choco Diet dan juga Lemon Curve. Bagaimana dengan teknologi pembuatan penyelenggaraannya yang nak dikongsikan? Okey, sebenarnya saya percaya kebanyakan di luar risau kadang-kadang macam mana penghasilan produk, halal atau tidak, dan ada yang macam was-was nak pakai. Okey, sebenarnya ini saya kongsikan kepada anda, jamu jelita kami menggunakan bahan-bahan semula jadi dan kami juga orang kata apa melakukan pemprosesan produk dengan mengikut piawai yang disahkan oleh KKM. Dan juga kalau anda nak tahu sebenarnya jamu jelita ini adalah produk yang dah 10 tahun di pasaran dan produk kami sebenarnya anda boleh amalkan tanpa was-was, tiada produk tiruan, tanpa bahan terlarang dan produk kami dikilangkan kilang yang bertaraf GMP. Dan seperti produk seterusnya Choco Diet ni, sebenarnya produk ni akan bawakan khusus buat anda yang lagi-lagi itu kadang-kadang nak diet tapi susah nak kawal nafsu makan, asyik nak makan je tapi nak diet. Dan Choco Diet ni sebenarnya merupakan meal replacement yang tinggi dengan karbohidrat kompleks dan kita menggunakan ekstrak daripada beras perang. Kita tahu beras perang lebih baik daripada beras orang kata apa nasi putih dan juga kita menggunakan ekstrak kentang yang akan bantu mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam. Jadi sesuai buat anda yang nak diet, yang nak kawal nafsu makan, yang tak nak makan banyak. Dan sebenarnya produk ni boleh diamalkan bila-bila masa kalau anda tak nak makan berat. Ada yang kadang-kadang tak nak ambil dinner, tak nak ambil sarapan dan sebagainya sebab produk ni lengkap dengan karbo yang akan bantu mengenyangkan dan beri kita tenaga sesuai buat anda yang nak berdiet. Tadi kita jaga kulit dan minum Pinky Plus, kita minum Choco Diet untuk diet. Sekarang di Jombai ada diskaun lagi RM33. Dan yang terakhir buat hari ni produk Lemon Curve. Sebab tu ada cakap ni mari kita bawakan produk untuk kulit gebu dan berat badan ideal. Lemon Curve adalah produk yang bantu untuk kita dapatkan period selesa sebab anda tahu penjagaan usus sangat penting. Lagi-lagi apa yang kita makan perlu seimbang dengan apa yang kita keluarkan supaya tidak tersimpan jadi toksin. Jadi sistem makanan yang beracun itu adalah punca-punca kenapa berat badan bertambah. Jadi masalah stres folikel tidak seimbang, perut kadang-kadang tak selesa. Perut ni main peranan ni, kalau perut tak selesa seharian kita boleh bad mood. Jadi dengan penggunaan Lemon Curve ni, ini adalah produk yang lengkap dengan bahan semula jadi sumber daripada kita ada guna teh hijau, ada lemon, ada limau gedang yang mana kita sarankan untuk minum sebelum tidur ataupun selepas makan berat yang mana 4 hingga 6 jam kemudian segalanya akan disingkirkan sistem makanan, sistem toksin supaya tidak ada yang tersimpan yang kita tahu itu adalah punca penyakit. Jadi Lemon Curve ni sebenarnya produk yang bersesuaian untuk anda amalkan kalau anda ada masalah stres fizikal tidak seimbang, susah berfashion dan ada masalah berat badan yang tidak ideal. Dan secara ringkasnya buat anda, kalau anda nak ada kulit yang cantik, saya sarankan anda untuk dapatkan Puak Pinky Plus.
Produk ni boleh diamalkan lelaki dan wanita, remaja hingga dewasa, dan yang nak diet, yang nak kawal nafsu makan, boleh dapatkan Pepaya Extra for Diet berharga RM38.90. Dan akhir sekali, bantu anda dapat berat badan menawan, bantu anda berfashion berharga cuma RM50.90 untuk pack besar. Dan secara ringkasnya, nak tahu lebih lanjut tentang produk jamu kita, boleh terus hubungi 1800 885 510 atau WhatsApp Atira di 0133535753. Pembelian mendapatkan di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di Zomat atau Shopee. Terima kasih banyak, Anim. Okey, sama-sama Nur Atira. Jaga diri baik-baik juga ya. Tapi awak memang cantik. Sebab tu semua benda yang dijual ni memang nampak apa yang dipakai kan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Atira Syamsuddin selaku Pegawai Pemasaran untuk Jamu Jelita. Okey, katanya Afan nak kongsikan bersama dengan kami. Apa tu? Okey, saya nak kongsikan lah. Sampai-sampai tu boleh catwalk ke sini, Anem. Boleh? Boleh. Wow, cantik kasut. Tadi yang buat aku tegur kasut Anem. Dua kali saya dipuji kasut ni. Esok nak pakai lagi lah. Okey, kita bercakap tentang tonton sinema ini. Iaitu tajuk tonton sinema kali ini adalah Shark The Beginning. Okey, selepas Squid Game, pelakon popular Korea Wi Ha-jun kembali beraksi di dalam Shark The Beginning yang merupakan sebuah filem adaptasi webtoon pertempuran popular dari Korea. Ya, filem ini mengikuti kisah seorang remaja yang dibuli dan terkurung di pusat tahanan Juvana. Jangan lupa untuk anda tonton di sinema www.cinema.tonton.com.my. Muat turun aplikasi ini sekarang. Okey, besok kita nak bawakan topik ketika kebakaran apa yang harus dilakukan. Okey, kita tinggalkan anda dengan persembahan secara maya live oleh Aris Aribatan. Silakan. Dari dingin subuh yang kelam, itulah lagu terbaru saya. Saya buat khas untuk semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia sama-sama kita raikan kebangkitan hero-hero Malaya. Boleh dengar tak? Kita sedang menunggu nak nyanyi ni. Boleh dengar? Boleh. Alright, inilah lagu terbaru saya kepada semua orang Malaysia. Dingin yang kelam melarut ke tengah malam, dari hiris luka yang dalam jadi parut semakin lebam. Semangatmu kental kendiri, bukan dahaga dipuji, bukan